malam menakutkan hanya untuk pukul siang sahaja. Diharap anda jangan mudah taksub dan percaya dengan cerita yang saya sampaikan. Yang syirik jangan sengaja dicari. Hanya Allah sahaja yang perlu ditaati dan ditakuti. Aku masih ingat lagi. Masa tu tahun akhir degree, aku dan member college di Kelantan terpaksa transfer kredit ke another college, iaitu di Kedah, untuk meneruskan perjuangan dalam pengajian agama. College yang baru tu di Alostar Kedah. Korang tahu kan college apa? Terpaksa juga kerana pada tahun tu kerajaan Malaysia menutup pintu sambung belajar ke Al-Azhar, Mesir, dan menetapkan syarat baru yang lebih ketat lagi. Beribu-ribu jugalah pelajar yang menerima khabar malang itu dengan rasa sakit hati dan reda. Aku kali pertama jejak kaki kat Kedah ni sebenarnya. Lepas tu kita orang bertolak dengan kereta kancil. Pagi-pagi lagi kami dah bertolak ke Kedah. Selesai sahaja urusan pendaftaran di kolej baru, kira-kira sebelah petang, malamnya ada kawan-kawan ajak balik rumah sebab ada seminggu lagi nak mulakan pengajian. Aku pun apa lagilah, tengah malam tu juga aku setuju untuk balik ke Kelantan semula. Tak tahulah kenapa malam tu terus nak balik, walhal badan tengah penat, baru sampai dari Kelantan ke Kedah. Jam hampir pukul 12 malam. Dengan kancil cikai yang aku ada ni, termasuk aku dan 3 lagi rakan yang lain, kita orang terus bertolak. Tapi waktu tu aku tak drive lah. Aku bagi kat member yang lain yang drive dulu, sebab aku nak rehat kat belakang dengan member yang seorang lagi. Lepas tu aku biarkan je lah 2 orang lagi kat depan tu sembang-sembang. Aku akhirnya terlelap dengan member seorang lagi kat belakang. Kira lama jugalah aku tertidur kat belakang tu dengan member aku. Sedar-sedar driver berhenti dekat sebuah kedai makan. Kalau tak silap, jalan tu namanya Jalan Jenyang Sik. Member nak buang air rupa-rupanya. Tapi oleh kerana ramai customer kat kedai makan tu nak guna tandas, si member aku ni boleh pula dia buang air kat tepi semak. Dah lah semak tu tak ada lampu apa-apa, gelap je dekat situ. Dua-dua member kat depan buang air. Wallahualam diorang ni cuci dengan air ke tak. Lepas tu kami teruskanlah perjalanan. Actually aku pun tak tahu sangat tentang jalan tu. Aku ingat kawan aku tu lagilah tahu daripada aku ni. So aku biar je lah dia drive. Sekali lagi terlelap kat belakang dengan member aku selepas berhenti yang tadi tu. Sedar-sedar dah jauh sampai ke tempat yang gelap. Kita orang lalu jalan yang gelap tu, memang tak ada orang. Rumah pun tak ada, tepi-tepi jalan pun semua gelap. Tak tahulah kat mana. Aku tanyalah member, kita kat mana ni? Dia pun jawab, dia sendiri pun tak tahu kat mana. Sepatutnya masuk satu simpang ni untuk tembus ke Baling Creek, tapi tak jumpa simpang cabang tu. Aku pun suruh dia U-turn. Okay, time dia nak U-turn kereta, tiba-tiba aku dan member kat belakang rasa seriau gila. Naik semua bulu-bulu roma kami berdua kat belakang. Aku tanya member kat belakang tu, dia rasa tak apa yang aku rasa? Dia kata dia pun sama. So kita orang sama-sama baca ayat Al-Quran senyap-senyap. Rupa-rupanya simpang yang kami masuk tu rupanya simpang yang salah juga, masuk jalan yang gelap juga. Aku pun tak sedar hati dah. Aku minta tukar drive pula. Bak sini aku pula yang drive, kata aku pada kawan aku tu. Alhamdulillah bila aku drive, jumpa pula simpang yang kami cari. Elok-elok pula jumpa. Aku pun teruskan perjalanan melalui jalan simpang tu. Jalan shortcut sebenarnya simpang ni. Jalan kecil je. Adalah dalam 5 km lebih juga kita orang silap tadi. Tapi dengan izin Allah, jalan shortcut tu hanya ambil masa 5 minit je kami sampai ke tempat yang kami nak tuju. Dengan izin Allah juga sampailah kami ke jalan besar. Ketiga-tiga kawan yang berborak-borak tadi dah terlelap. Betul-betul dia orang tertidur. Kecuali aku je lah, sebab aku yang drive. Time tu hujan renyai-renyai. Lampu tinggi kereta kancil ni memang dah rosak awal-awal lagi. Lampu standard dia yang pasang. Memang kena bawa slow-slow lah dalam keadaan hujan macam tu.
Aku ingat lagi masa tu aku bawa kereta dalam 60km sejam je. Tak laju pun. Kereta time tu lah sedang menaiki kawasan bukit. Memang tak boleh pecut lah. Tiba-tiba aku ternampak kelibat putih dengan banyak sekali di depan kereta. Betul-betul tak sampai 50 meter di hadapan kereta kami. Apa lagi aku cuba brake lah kuat-kuat, sambil pula steering ke kanan. Gedegah! Hancur remuk bonet kereta aku. Terempuh juga benda tu. Kawan-kawan semua tersedar terkejut. Kau langgar apa pula ni? Tak, aku tadi macam ada nampak lah banyak benda putih-putih kat depan tu. Aku tekan lah brake. Tapi kawan-kawan aku semua macam tak percaya apa yang aku cakap. Pintu kiri sebelah depan tak boleh buka langsung. Lampu pecah. Tapi Alhamdulillah mentolnya masih lagi terpasang dan menyala. Tiba-tiba lampu tinggi yang rosak tadi elok pula selepas kemalangan tu. Mungkin terhentak agaknya dan bergegar. Itu yang menyebabkan lampu tinggi tu elok semula. Nasib baiklah kereta tak mati. Bolehlah teruskan perjalanan. Aku dah cuak dah sebenarnya. Takut-takut terlanggar orang tadi. Tapi aku tengok kat belakang memang tak ada apa-apa. Lembu ke binatang ke apa-apa yang lain. Serius, tadi aku rasa memang aku ada langgar sesuatu. Tapi aku tengok kat belakang memang tak ada apa-apa. Lembu ke binatang-binatang lain ke memang tak ada. Dipendekkan cerita, kami teruskan perjalanan. Aku tanyalah pada kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku tak nampak apa-apa yang aku nampak. Diorang pun blur je. Sampai di satu tempat kami berhenti cek kereta. Memang teruk jugalah kereta. Kalau nak repair kena beribu ni. Dalam kami tengah cek kereta kami yang lepas aksiden tu, sebenarnya kami langsung tak perasan kat mana kami berhenti. Rupa-rupanya di belakang tu kubur Cina yang tempat kami berhenti. Orang mesti perasan kalau lalu lebuh raya ni. Tapi kami tak perasan benda ni. Sebab ditambah pula dengan keadaan yang masih gelap dan dengan hujan renyai. Sebab tu kami tak perasan ada kubur Cina yang di kawasan tempat kami berhenti tu. Perjalanan diteruskan juga sampai ke Tasik Banding. Ingat nak rehat lah. Dengan keadaan penat, kepala pening, bingung semua ada. Tapi baru je nak rehat, hati dah tak sedap. Tengok di side mirror macam ada something je kat belakang. Tengah renung kita orang. Tapi macam tadi jugalah. Hanya aku seorang yang perasan. Tapi aku buat tak tahu je lah. Dan aku teruskan perjalanan. So, dipendekkan cerita, kami teruskanlah perjalanan kami tu tadi. Dalam perjalanan kami macam ternampak ada satu kontena trailer lama kat tepi jalan. Aku pun decide nak rehat tepi trailer tu. Tu je kenderaan yang ada kat tepi jalan gelap tu. Tak ada kenderaan lain dah. Sekurang-kurangnya ada peneman dalam hati aku. So aku park lah kereta kat tepi trailer tu dan padamkan lampu dan matikan enjin kereta kami sekali. Tak sampai 1 minit, kami berempat terus tertidur. Tiba-tiba kawan aku yang mula-mula drive tadi melaung nama aku. "Di! Kereta!" Aku cepat buka mata. Terkejut aku. Kereta jalan sendiri menaiki bukit. Lampu tak terpasang. Gear masih free. Handbrake pula tak turun. Tapi kereta berjalan. Aku tengok kaki kanan aku bergerak sendiri hentak-hentak pedal minyak. Apa hal kaki aku ni? Kereta lah bergerak ke arah gaung. Aku kalut lah dan susah payah cuba untuk berhentikan kereta ni. Nyalakan lampu dan akhirnya dapat kawal kereta balik. Dipendekkan cerita, akhirnya selepas je kejadian tu, kami teruskan perjalanan kami untuk balik terus ke rumah. Dan aku dah hantar semua kawan-kawan aku balik ke rumah diorang masing-masing. Lepas subuh tu aku terus tidur. Dan sehingga ke petang jugalah aku tidur. Petang tu tiba-tiba umi aku kejutkan aku. Bangun. Aku pun mamai lah bangun waktu tu. Aku pun cakap, ya mak, kenapa? Ayah kau kena sampuk. Macam-macam suara dia, bertukar macam suara perempuan pula tu. Dan menengking mak. Lepas tu apa lagi lah, aku pun
teruslah cari ustaz untuk ubatkan ayah aku tu. Akhirnya lepas berubat, ayah aku pun dah mula sedar dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Lepas tu ibu aku pun cerita yang ayah aku meracau-racau dan suara seperti perempuan. Kebetulan ustaz tu pun belum balik lagi, dan ustaz tu menceritakan kepada kami sekeluarga. Katanya ustaz tu kata asalnya perempuan tu memang sangat cantik, tapi disebabkan kejadian malang, dia digilis trailer. Kepala dia pecah sebelah. Sekarang rupanya sangat mengerikan. Kepalanya hancur dan berdarah. Selepas je berubat, ustaz tu hantar balik benda tu ke tempat asal je. Kita orang baliklah semula. Alhamdulillah. Kalau tak, terasa berat badan dan tak sedap badan je. Kami semua seram apabila ingat balik cerita tentang tu. Tak nak dah lalu jalan Jenyang Sik malam-malam. Percayalah, ini kisah yang saya alami sendiri. Dan selamat malam menakutkan. Terima kasih kepada anda yang mendengar rancangan Malam Menakutkan. Diminta anda jangan taksub serta percaya atau terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Anggaplah hanya hiburan semata-mata sahaja, tidak lebih dari itu. Bagi anda yang suka dengan apa yang saya ceritakan di Malam Menakutkan, anda boleh kongsikan di laman sosial anda, dan jangan lupa untuk subscribe, komen atau like di channel Brozo. Semoga kita berjumpa di cerita yang akan datang.